Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Yoi Karidi Ahmad dalam ruangan Jom Mojo, merubah obes jadi obses. Hari ini, saya nak sambung lagi dua video yang sebelum ni lah pasal rintangan insulin dan kencing manis tahap 2 tu. Tapi kita buat cara lain sikit. Biasa saya bagi penerangan terus. Kali ni saya buat soalan lazim. Lepas saya post video kedua tu, ramai juga yang hantar soalan. Tanya soalan macam-macam lah. Jadi saya ada banyak lah, ramai yang hantar soalan, macam-macam soalan yang diorang hantar, banyak soalan saya dapat. Jadi saya pilih lah soalan yang paling banyak lah, paling banyak saya terima. Soalan yang paling banyak saya terima ialah bagaimana yang puasa ni boleh baiki rintangan insulin dan kencing manis tahap 2 ni. Okey, itulah sebenarnya saya dah jelaskan juga. Jadi mungkin ada yang masih kurang jelas lah. Dia nak tahu kenapa. Macam mana pula? Kenapa dengan berpuasa je boleh baiki rintangan insulin dengan kencing manis tahap 2 ni? Sebab saya cakap dulu, kita perlu menjarakkan makan tu untuk menurunkan, melandaikan kadar insulin tu dalam badan kita. Masalah kencing manis tahap 2 dengan rintangan insulin ni ialah insulin. Jadi kita kena sasarkan insulin tu dilandaikan. Kita kena turunkan insulin tu. Sebab apa? Macam mana insulin naik? Bila kita makan. Asal kita makan je insulin naik. Kita makan ataupun minuman yang berkalori, kita akan menaikkan insulin. Itu yang akan berlaku dalam badan kita. Jadi itulah cara yang terbaik sebenarnya untuk kita perbaiki kondisi kencing manis tahap 2 dengan rintangan insulin. Jadi lagi satu strategi yang baik ialah kita gunakan saya gunakan dulu macam saya dululah, saya gunakan keto diet. Keto diet kerana dia punya faktor pemakanan dia tu yang menggunakan lemak tinggi, pengambilan lemak tinggi dengan protein dan karbo. Sikit sangat karbo, hampir tak ada karbo. Jadi dia tak ambil karbo tu dari sumber yang direct karbo. Saya masa saya mengamal keto diet, saya tumpu karbo saya daripada sayuran. Saya ambil sayuran pada kadar yang sangat tinggi. Saya makan sayuran agak tinggi. Memang banyak saya makan sayur. Jadi saya punya sasar, saya dapatkan karbo tu daripada situ. Jadi kadang-kadang bila ada pemakanan tu yang ada, kadang-kadang makan processed food tu, check, baca label. Macam orang bila buat keto, dia kena banyak baca label. Kena penting bila buat keto diet ni, kena baca label. Jadi supaya dia akan terus duduk dalam ketosis tu. Jadi dua strategi ni sangat berkesan lah kalau kita nak memperbaiki kondisi rintangan insulin dengan kencing manis tahap 2. Berpuasa dan buat keto diet. Maknanya menggunakan pemakanan yang rendah karbo. Bagi saya dia boleh bantu kalau kita buat low carb diet lah. Low carb diet, rendah karbo diet. Diet rendah karbo ni akan bantu. Tak semestinya keto. Cuma yang bagusnya selalu saya cakap pasal keto. Macam saya cakap dulu lah, kalau buat keto dah tentu low carb. Cuma buat low carb aja belum tentu keto. Jadi terpulang. Ikut kesesuaian masing-masing. Mungkin pasal saya, kalau ikutkan kita kena berdisiplin lah. Bagi saya yang penting sangat untuk menjayakan kita punya strategi menjarakkan makan dengan buat pemakanan yang rendah karbo ialah kita buat mudah dia, kita buat ubah gaya hidup. Kita tukar cara hidup kita. Kita tak nak makan gula, tak nak makan manis. Kita tengok manisan tu dengan cara yang berbeza. Tak macam kita tengok dulu. Bila kita tengok kita tengok yang manis, kita dah jadi excited, suka. Memang itu pun ada kerja hormon dalam badan kita. Jadi tapi kita tukar. Persepsi tu boleh bertukar. Macam saya sekarang, saya dah tak boleh dah tengok benda-benda manis tu macam dah, ya Allah, saya tak nak benda tu macam tu. Jadi itu yang membantu sangat-sangatlah membantu dalam situasi saya bila saya nak lawan kondisi kencing manis tahap 2 dan rintangan insulin saya tukar gaya hidup. Jadi bila dia tukar gaya hidup tu, rasa macam segala-galanya jadi mudah lah. Ia jadi mudah lah bagi saya. Saya rasa macam senang je. Saya dah tak rasa, tak perlu nak fikir saya boleh makan ni, tak boleh makan ni, saya tak makan tu, saya takut ni nanti gula. Tak. Saya dah tahu. Ini saya makan, saya tak makan, ni saya tak nak, ni saya tak suka, ni saya tak mau sekarang. Ini saya makan sekali-sekala macam tu. Boleh. Tapi itulah kadang-kadang kita makan juga pergi ke tempat orang. Tapi kita akan sentiasa ada strategi yang kita nak gunakan. Sebab apa? Kita dah tukar gaya hidup. Ini dah jadi gaya hidup. Dia bukannya satu bentuk amalan pemakanan je, diet semata-mata, bukan. Dia dah jadi gaya hidup, dia akan jadi mudah pada kita. Jadi itu yang bagaimana kita gunakan pemakanan rendah karbo untuk bantu perbaiki kondisi rintangan insulin dan kencing manis tahap 2. Okey, soalan yang kedua paling banyak bertanya dengan saya, berapa lama nak puasa? Ini
Macam saya cakap tadi lah, berapa lama nak puasa ni. Okey, sebenarnya bila kita buat penjarakan makan ni, protokol kita panggil puasa berkala ni, kadang-kadang dia ada masa-masa kita taruh. Saya selalu cakap cadangan orang buat 12-12 permulaan, lepas tu target sampai 16-8, sampai selesa boleh naik 24, sampai selesa kita nak makan sekali sehari saja. Jadi untuk orang yang mula-mula nak berpuasa, tak pernah biasa buat, saya cadang tak payah kira jam lah. Kita kira makan. Berapa kali makan. Kekerapan makan. Sebab kita nak menjarakkan makan kan. Jadi berapa kerap kita makan. Okey, kalau satu hari makan 3 kali. Ini cara paling mudah lah bagi saya nak memulakan. Jadi tak payah kira jam dia. Kira 3 kali makan. 3 kali makan. Okey, kalau pertama kali makan pagi, kalau makan 3 kali sehari, pagi, makan tengah hari dengan makan malam, makanlah 3 kali sehari itu mula-mula permulaan ni, tapi pastikan di antara makan tengah hari sampai pagi sampai tengah hari sampai malam tu, di antara-antara tu tak ada pemakanan langsung. Tak ada makan apa-apa benda lain. Tak ada makan benda-benda lain, jangan minum manis, tak ada. Tak ada. Makan masa time makan tu saja. 3 waktu makan tu, 3 waktu makan tu je makan. Kalau nak minum air yang ada gula ke apa ke, masa tu je. Tapi boleh start ubahlah. Kalau boleh dah start yang nak lagi supaya berjaya benda ni, masa yang 3 kali makan ni dah mula ke arah pemakanan yang rendahkan karbon. Kita elakkan karbon, makanan berproses, makanan yang paling baik. Itulah dia. Kita nak cuba jaga pemakanan kita tu supaya makanan, kalau boleh makanan yang tak diproses, itu yang lebih baik. Jadi 3 kali makan ni kita sasar perlahan-lahan, kita jadikan 2 kali. Kita jadikan 2 kali. Kalau kita dah biasa makan 3 kali, nanti kita nak jadikan 2 kali. Jadikan 2 kali. Jadi pagi tu, daripada kalau katalah biasa makan pukul 8 pagi sampai dengan 1 tengah hari tu, cuba taruh tengah-tengah tu. Cuba taruhkan ni kat tengah-tengah. Mungkin pukul 8 pagi tu dah boleh makan pukul 10 ke atau pukul 11 pagi. Jadi pukul 11 pagi ni dah tak payah makan tengah hari ni. Kalau biasa makan malam pukul 8 malam, boleh anjakkan sikit pukul 6 atau pukul 7. Itu je. Jadi mungkin boleh makan 2 kali, pukul 11 tengah hari dengan pukul 7 petang. Macam tu. Itu yang macam saya buat dululah. Memang saya mula macam itulah. Buat 2 kali, daripada 3 kali sehari makan, tukar ke 2 kali sehari makan, tanpa ada makanan lain dalam waktu di antara tu. Kita dah menjarakkan waktu makan kita. Jadi masa tu kita tak ada makan benda lain, kita makan 2 kali itu sehari sampai kita rasa selesa. Bila mungkin dalam seminggu kita akan rasa selesa. Badan kita akan mula, kita nak badan kita kembali sensitif pada insulin. Jadi sikit sebanyak dia akan berubah. Badan kita akan kesan perubahan ni. Dia akan detect kita dah makan sikit, kita dah menjarakkan waktu makan, kita dah tak makan time ni, macam semalam tak makan waktu ni dah tukar. Dia akan ikut. And lama-lama bila kita semakin sensitif pada insulin, kita akan mampu bertahan lapar lebih lama. Sebenarnya kita tak rasa lapar pun nanti. Sebenarnya kalau kadang-kadang rasa lapar sejam tu, lepas cuba tengok lepas 1 jam masih lapar ke tidak? Minum segelas air, tengok ada efek ke tak ada, ada kesan lagi ke tidak, masih berasa lapar. Lepas 2 jam masih berasa lapar, itu maknanya memang tak boleh tahan lah. Tapi kalau biasanya lepas 1 jam hilang, memang macam tu, tak ada masalah. Sepatutnya kemungkinan kita dah mula nak masuk ke dalam ketosis. Macam saya ada cakap dulu, beri penerangan pasal ketosis kan. Inilah dia, ini yang berlaku. Maknanya perubahan tenaga kita daripada gunakan glukos dah pergi ke beralih ke lemak. Ini yang kita nak ini dia. Jadi secara tak langsung pula, ini pula akan bantu kita sihatkan badan, turunkan berat. Kita kawal insulin nak sihatkan badan kita, tapi secara tak langsung kita akan turunkan berat sebab proses ketosis ni akan membuat kita membakar lemak simpanan dalam kita. Biasanya kita akan, macam saya cakap lah, kalau orang rintangan insulin, dia akan ada saiz perut yang besar kan, tak boleh nampak kaki kan. Jadi macam tu lah, macam saya dululah sampai 54 inci, tak tahu mana pergi sekarang. Macam tu lah. Maknanya saya bakar, saya gunakan dia, saya paksa badan saya habiskan semua makanan, semua tenaga yang ada, supaya dia terpaksa gunakan bekalan yang saya simpan, bank saya kat sini tu. Dulu saya ada bank kat sini. Jadi bank tu dah habis, saya dah habis gunakan dah. Jadi itulah matlamat kita. Secara tak langsung kita akan mencapai sasaran kita dan kita sihatkan badan, turunkan berat. Benda ni akan seiring. Dia akan seiring sekali jalan. Tak ada masalah. Kita boleh cuba ni. Okey? Okey, soalan yang paling banyak nombor 3 saya dapat. Ini susah sikit saya nak jawab secara, bukan pasal apa, saya akan ulang baliklah. Saya nak jelaskan kat sini lagi. Saya bukan seorang doktor. Jadi saya cuma kongsikan pengalaman saya sendiri dengan pengetahuan saya. Jadi ini ada banyak yang saya sampaikan ialah pengalaman saya sendiri. Ada kadang-kadang yang saya tak tahu pun, ada juga yang kadang-kadang orang cakap dengan saya ni kadang-kadang macam tak berlaku kat saya lah. Jadi saya tak boleh nak relate direct, nak betul-betul
ada pengalaman tu nak bagi, tak ada. Tapi kadang-kadang saya cubalah cari jawapan dia. Kadang-kadang saya tahu pasal benda tu. Mungkin tak pernah berlaku kat saya, berlaku kat orang lain, saya boleh kongsikan. Itu je lah. Tapi bila soalan yang ketiga ni, boleh tak nak berhenti obat? Jadi minta maaf kalau saya cakapkan, banyakkan yang tanya soalan ni, saya akan jawab. Satu, saya akan bagi jawapan, saya tak berkelayakan lah untuk beri awak pandangan boleh berhenti obat ke tidak. Tak, saya tak boleh. Sebab kadang-kadang itu ada tanggungjawab, doktor awak tu ada tanggungjawab pada awak sebagai pesakit dia. Tapi apa yang saya buat dulu, ni saya boleh kongsikan. Apa yang saya buat dulu. Semasa saya nak berhenti obat, saya tak adalah pergi cakap dengan doktor. Memang saya jumpa doktor, saya cakap dengan dia nak berhenti obat, dia tak bagi. Dia tak bagi, dia cakap tak boleh berhenti obat. Tapi saya tak boleh nak kata apa pasal bacaan gula saya tak berapa baik. HbA1c saya pun masih tinggi. Jadi saya tak ada benda yang cakap macam tu je, tak boleh lah. Saya memang target saya nak berhenti obat, saya masuk gym dulu ke apa ke. Tapi dia tak membantu sebab bacaan tu masih tak menurun. Dia masih turun naik. Saya tak tahu apa saya buat sebenarnya. Tapi alhamdulillah bila saya dah belajar banyak, saya belajar, ilmu lah bantu saya macam mana saya sampai sekarang ni. Jadi itulah yang saya buat. Apa saya buat ialah saya ambil data. Saya ambil data kadar bacaan gula saya. Sebelum makan, selepas makan. Makan ni macam mana gula naik. Makan ni macam mana gula naik. Bangun tidur macam mana gula. Tengah hari macam mana gula. Malam macam mana gula. Saya ambil banyak data. Lepas tu saya ambil tekanan darah. Saya ada semua ni. Ada periksa tekanan darah, periksa bacaan gula. Jadi saya buat semua ni. Saya buat data, kiraan. Pagi tekanan darah saya macam mana. Lepas tu saya mula, bila saya dah start exercise, saya ambil degupan jantung saya. Dulu jantung saya ni berdenyut 120 kali seminit tu dalam sambil saya duduk rehat je. Bayangkanlah, tinggi. Sampai doktor tu cakap, ini bahaya. Macam nak tunggu sakit jantung kalau apa-apa terperanjat silap-silap sakit jantung. Dia cakap, memang betul. Bila saya baca-baca, memang betul. Apa yang dia cakap tu betul. Jadi semua ni saya buat data. Sampailah saya jumpa doktor tiap-tiap 3 bulan, setiap sebulan sekali saya jumpa doktor lah, tapi itu lebih pada cek-cek biasa je lah. Tapi 3 bulan sekali kita buat HbA1c. Sampailah bila saya start yang mula saya cakap tu, yang saya makan jambu 3 bulan tu, HbA1c saya turun sampai 4.3. Itu memang sampai doktor tu pun terperanjat lah tengok. Jadi barulah dia macam, okey lah, boleh lah kita cuba. Dia kurangkan obat tu. Lepas tu sampai bila HbA1c saya tu, lepas tu memang paling tinggi HbA1c saya 5.3. Jadi memang tak ada lagi lah. Memang dia dah akhirnya dia pun cakap lepas tahun kita monitor, memang HbA1c saya kekal bawah 5.7, tak ada isu. Dia berhentikan saya ubat. Jadi kita kena ada buat sesuatu lah. Tak boleh lah nak main cakap je tak jadi. Jadi kena tahu, kita kena usahakan, kita tunjuk, buktikan data kita tu betul, tepat. Dia pun setujulah. Boleh lah benda tu, boleh setuju. Walaupun ada doktor yang sampai cakap dengan saya sampai mati kena makan ubat ni, saya bukan nak buktikan dia salah ke apa, tak ada. Saya cuma fokus pada kesihatan badan saya punya matlamat, saya punya sasaran, itu yang saya nak buat. Saya tak nak buktikan siapa-siapa betul ke, siapa-siapa salah ke, tak ada. Tak ada, itu tak penting bagi saya. Yang penting apa saya berjaya buat ni, alhamdulillah saya nak cuba pula kongsikan dengan orang. Tapi nak tanya saya boleh berhenti ubat ke tidak, saya tak boleh beritahu. Tapi kalau orang tanya pasal, dia saya rasa macam gula tinggi, gula rendah, saya menggigil apa semua. Okey, ini saya nak beritahu. Bila kita buat puasa berkala, buat keto diet, permulaan kita buat tu memang akan ada kesan lah sebenarnya. Apa benda kita buat pun akan ada kesan pada badan kita. Jadi, orang yang buat puasa berkala, kena faham bila kita buat puasa berkala ataupun buat keto diet ni, badan kita ni akan beralih kepada sedikit beresit. Bila kita tak makan, badan kita dia akan menjadi sikit, bukan perut tau, yang macam kita cakap pasal ACV tu untuk penghadaman. Kita memang nak asid dekat perut kita untuk penghadaman, proses penghadaman kita. Tapi ini saya bercakap pasal acidosis. Dia panggil acidosis, ini maksudnya seluruh badan kita menjadi asid. Maknanya darah kita semakin beresid, mineral-mineral, elektrolit dalam badan kita semakin beresid. Jadi kadar asid tu tinggi, yang kadang-kadang orang ada cakap dia bangun rasa macam nak pingsan, nak pitam. Kadang-kadang dia rasa pening-pening kepala, dia malam susah nak tidur. Ini sebenarnya nak kata, ada yang sampai cakap dengan saya, bang, saya rasa saya hypo. Kalau dia ada kencing manis dengan darah tinggi, saya terang cakap lah, sebenarnya bukan senang kita nak hypo. Saya punya kes masa saya dapat HbA1c 4.3 tu pun saya tak pernah hypo. Saya pernah dapat gula paling rendah 2.9, tapi saya memang tak rasa apa-apalah, tak ada dah rasa macam penat-penat sikit tu, tapi tak adalah macam saya rasa hypo tu, tak pernah. Rasanya tak adalah. Jadi
apa yang saya boleh cadangkan, cuba tengok. Kalau ada bacaan gula tu, check. Kalau ada rasa macam tu, cuba check bacaan gula. Betul ke tak betul? Jangan terus buat conclusion, saya hypo lah rasanya. Tak boleh cakap macam tu. Kena ada something yang buktikan lah. Check gula. Betul ke hypo? Jadi kalau tak betul tu mungkin ada sebab-sebab lain. Bila saya cakap, bila kita ada masalah dengan macam acidosis ni, kekurangan mineral dalam badan, terutamanya magnesium lah. Magnesium. Saya nampak selalu banyak masalah magnesium lah. Sebab kadang-kadang kita ada kejang otot, lutut, kaki kejang, malam-malam nak tidur susah. Magnesium. Selalunya problem magnesium. Itu sebab sampai sekarang saya masih mengamalkan. Saya suka makan kacang badam malam-malam pasal magnesium, supply magnesium. And saya ambil suplemen magnesium. Macam itulah contohnya. Sebab sekarang pula saya banyak berlari macam tu contohnya. Jadi saya perlukan sedikit lah yang bantu saya lah, magnesium ni. Tapi sebaiknya makan pada sayuran lah, dapat daripada sumber makanan adalah yang paling baik lah. Kita makan daging, ada magnesium, sumber magnesium. Kita makan makanan laut, kita makan sayur-sayuran, ada jenis-jenis kacang memang bantu. Jadi ini pun akan bantu kita. Itulah, jadi bukan semudah itulah nak kata kita hypo ke tidak lah. Jadi boleh tengok kita punya kondisi, ambil kira badan kita kadang, tapi efek tu mungkin akan berlaku sekejap je, 2-3. Ada orang 2-3 hari, ada orang 2 minggu dia rasa pening-pening, tapi lepas tu biasanya insya-Allah okey, badan kita akan faham. Tapi di masa yang sama cuba dapatkan makanan yang berkualiti, sebab bila kita dah mengamalkan puasa, kita nak bagi badan kita khasiat. Cuba tengok, baca, kaji, baca apa yang baik, makanan yang berkhasiat untuk kita. Kalau kita ada kita ada masalah macam kencing manis, darah tinggi, ada pemakanan yang membantu ke arah tu, kan? Macam contoh kita ambil sayur-sayuran tinggi. Sayuran ni serat dia tu, macam saya gunakan jambu batu. Dulu saya cakap saya makan jambu batu ni, ada orang sampai argue dengan saya, jambu batu tak boleh makan, manis. Saya tak cakap jambu batu tak manis, tapi kadang-kadang bila macam buahan ni, saya suka buahan yang seratnya tinggi. Serat dalam buahan akan bantu untuk turunkan kadar gula dalam buahan tu. Contohnya, nutrisi, kalau kita baca nutrisi sesuatu pemakanan tu, buahan tu, tengok dia punya kandungan gula dengan kandungan serat. Kalau serat dia dengan gula dia sama tinggi pun lagi bagus. Maknanya dia akan set off, dia akan write off, dia akan boleh kurangkan kesan gula tu dalam tu. Itu sebab kalau kita minum orange juice, baik makan orange tu jangan buat air jus, tapis. Sebab bila kita tapis serat-serat dia tu. Serat-serat dia tu sebenarnya sepatutnya dimakan sekali dengan orange tu, sebab itu yang akan bantu dia akan turunkan balik kadar gula tu. Kalau tidak, dia ambil air dia je tu aja, kita akan cuma mengambil gulanya saja. Itu dia sebenarnya, dia complement each other lah, dia bantu. Yalah, macam-macam orang ada macam-macam matlamat lah. Macam kalau orang yang nak bina badan, mungkin cara dia lain. Tapi tak apa yang asalkan benda tu bila dia berjaya untuk dia, biar, tak apa. Apa ada masalah? Dia tak ada masalah. Mungkin dia tak ada masalah kencing manis, dia tak ada masalah darah tinggi. Dia tak ada masalah. Dia boleh makan benda apa yang nak makan. Dia nak makan gula ke, dia nak makan nasi ke. Yes, pulang. Tapi pada kita yang ada masalah ni, macam saya cadangkanlah siapa-siapa yang ada rintangan insulin, kencing manis tahap 2 ni, kawal sikit pemakanan. Kalau tak pun buatlah untuk sementara waktu. Kalau nak betul-betul kita kena balikkan badan kita kembali kepada sensitif insulin. Itu je. Salah satu cara yang saya buat ialah buat prolong fasting. Nanti bila dah biasa buat puasa berkala ni, sasarkan satu hari nanti kita akan boleh buat makan sekali sehari. Makan sekali sehari. Lama-lama bila masa saya tengah nak pulihkan badan dulu, saya buat puasa 3 hari. 3 hari saya tak makan. Saya cuma minum air kosong, minum kopi kosong, minum teh kosong. Minum teh hijau pun bagus. Dia boleh bantu badan kita. Tapi itu je dalam masa 3 hari. Sebab dia, sasaran dia ialah untuk turunkan lagi kita punya insulin tu. Turunkan betul-betul. Badan kita ni sampai meronta-ronta minta insulin. Mana insulin ni? Macam tu. Jadi bila kita nak makan tu, kita makan sikit-sikit supaya insulin tu dapat diperkenalkan balik pada badan kita. Macam tu, kita nak dia macam orang yang rindu satu sama lain. Macam tu, dia berjumpa, dia berindui. Dia seronok jumpa. Baru betul. Kalau dia asyik jumpa insulin ni, badan ni sampai dia tak nak. Dia cakap dah sampai merosakkan aku ni, tak mau lagi insulin ni. Macam tu. Jadi kita nak dia sampai macam tu. Itu cara kita melatih badan kita. Itulah cara-cara dia macam mana kita boleh balikkan kondisi kita
kepada tak ada lagi rintangan insulin dan tak ada lagi kencing manis tahap 2. Itu yang boleh bantu. Kita kena berusahakan supaya jangan saja daripada rintangan insulin pergi ke kencing manis tahap 2 dan tahap 2 pula nanti pergi ke tahap 1. Jangan jaga, hati-hati macam saya cerita pasal kakak tu kan. Bila sampai tahap 1 masa kegagalan tu sampai tahap macam itu, kejapan je boleh berlaku dalam masa 4 tahun. Yang daripada sihat, tak ada penyakit, sebenarnya tak tahu sakit. Dalam masa 4 tahun tu macam-macam jadi, sampai potong kaki, buah pinggang rosak, mata buta, lepas tu meninggal. Dalam masa 4 tahun ni je. Tak sangka. Mula-mula sihat. Itu yang sebab kita tak tahu. Jadi kita ambil tahu. Tanda-tanda ada banyak. Kita boleh tahu. Macam saya cakap, perut yang tak boleh nampak kaki. Kita tak boleh tahan lapar. Ini semua tanda-tanda. Kita dah ada masalah. Sama ada kita nak buat sesuatu atau tidak. Itu terpulang. Tapi kita sama-sama cuba usahakan. Sampai sini je lah. Saya tak nak panjangkan lagi video ni. Saya cuma nak sampaikan ni dulu. Sikit soal azan. Ramai ni. Tak apalah. Hantarlah soalan. Nanti saya akan cuba lebih banyak buat jawapan video, jawab soalan jugalah. Sebab kadang-kadang ramai ni yang suka hantar personal message kat saya. Saya lagi suka kalau dia orang pergi kat grup Mojo tu tanya soalan pun bagus, saya cuba jawab kat situ supaya ramai orang boleh dapat maklumat yang sama. Tapi yalah, tak apalah, terpulanglah ramai yang suka personal kan dengan saya cubalah jawab juga. Kadang-kadang saya ulang jawapan yang sama sebab soalan dia orang hampir sama. Tapi tak apalah, saya cuba entertain semua. Saya buatlah video ni supaya harap-harap ramai juga yang dapat manfaat. Itu je lah harapan saya. Jadi itulah. Terima kasih banyak-banyak lah kerana tonton. Kalau boleh, komen lah dekat dalam kita punya grup tu. Kami dalam grup tu pun sekarang kita cuba, wife saya banyak buat resepi pemakanan karbon rendah karbon ni, keto friendly katanya. Mesra keto macam tu lah. Tapi jangan lupa, saya pesan orang yang nak buat keto ni, kalau nak buat keto, belajar buat keto betul-betul. Keto tu bagus, tapi kena tahu, kena betul-betul faham, and kena belajar baca label. Itu je yang bantu kita. Kena tahu baca label. Saya tengok banyak ada yang masalah ni, kadang macam tak pasti apa dia buat tu. Jaga. Sebab apa? Kita boleh ditendang pada ketosis macam tu je. Jangan main-main. Ketosis ni dia strict sikit. Dia memang strict, tapi dia memang bagus. Buat keto dah tentu low carb. Buat low carb belum tentu keto. Itu je. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Jom Mojo.